saya terima saja. Dia buka story. Yelah Ustaz, Alhamdulillah cucu-cucu kita ni 4-5 orang. Cucu bukan anak Cucu 4-5 orang. 4-4, satu orang bagi 20 dah berapa Ustaz? Nampak tak? Saya dengar 50. Kerja besar. Tapi dia kasih atuk nenek dia 50 pada saya dah. Dia nak tumpang barakah tu. Kan? Sebab kalau kita ada orang tua, bagi kawan-kawan yang masih muda, yang ada bapak mak, saya memang sarankan sangat, bagi bapak mak. Bagi bapak mak duit tersebut. Walaupun bukan zakat, kasih bapak 20, 30, 50. Tengok kepada gaji kita lah. Sumber barakah kat situ. Tanya kepada kawan-kawan yang dah tak ada bapak mak. Dia tak tahu kat mana dia nak bagi. Dia bagi kat masjid je. Pasal bapak mak dah tak ada. Nak kasih mertua pun dah tak ada. Kan? Jadi dia simpan diri sendiri. Dia kasih sedekah. Apa yang dia boleh buat, dia kasih masjid atas nama bapak, atas nama mak. Boleh juga kan, tapi beza kan kalau kita bagi mereka direct contohnya kan. So selagi mana mereka ada secara fizikal, bagi. Saya yakin kebanyakan orang tua, mungkin ada yang demand, tapi kebanyakan orang tua dia tak perlukan duit kita. Tapi bila diberi oleh anak, diberi oleh cucu, mereka sungguh bahagia sangat. Kan, bukan pasal duitnya, pasal ingatannya. Kan, ingatan anak cucu kepada mereka. Wallahu a'lam. Ini sekadar berkongsi saja ya. Okey, nombor 4, menjauhkan sifat dengki, iri hati dan menanamkan sifat kasih sayang. Itu adalah kebaikan-kebaikan dalam pemberian zakat. Dalam pemberian zakat ya. Jadi kalau kita beri zakat ni, ibarat dia mendidik kita untuk ambil peduli dengan orang lain. Ya, ambil peduli dengan orang lain. Ada hadis juga yang mengatakan bahawasanya kalau kita tidur dalam kenyang, besok jiran kita dalam kelaparan, berdosa sangat. Ya, so kalau kita tahu jiran kita ni memang susah, ya, jiran kita ni cukup makan, kita kongsilah apa yang boleh, kita bantulah apa yang boleh. Saya ada beberapa warga Clementi ni juga. Dia kata, Ustaz, jiran saya ni Alhamdulillah Ustaz, Allah kasih saya kelebihan rezeki. Setiap hari saya masak lebih, saya kasih dia Ustaz. Saya kasih dia, walaupun jiran tak ada hubungan langsung, tapi oleh kerana dia nampak jiran dia memang susah, dia masak lebih, dia kasih. Dia tak kasih duit, tapi dia cuma masak lebih, dia kasih lauk pun kepada jiran dia. Jadi kalau kita tahu jiran kita susah, jiran kita memerlukan, kongsi apa yang patut, kan, dari rezeki kita. Jadi dengan kebaikan zakat tu ibarat satu wajib, benda ni wajib kita kena buat supaya kita ambil peduli terhadap keperluan orang lain, ya. Walaupun dia kata setahun sekali, Ustaz, tak apa, tahun sekali tak apa, tapi kalau kita boleh meneruskan beyond bulan Ramadan, itu lebih baiklah. Ya, beyond Ramadan itu lebih baik insya-Allah. Okey. Next one, penerima zakat. Penerima zakat. Penerima zakat ada beberapa golongan. Ya, saya nak kongsi, kadang-kadang orang confuse dan orang tersalah. Satu, anak yatim. Ustaz, saya nak kasih zakat kepada anak yatim. Kakak dengan abang tengok dalam list ni ada tak anak yatim? Tak ada. So, boleh tak mereka dapat zakat? Jawapannya tak boleh, kecuali kalau anak yatim ni dalam golongan ni. Tahu tak? Anak yatim, dia fakir, dia miskin, dia fisabilillah. Anak yatim contohnya yang jadi amil, ataupun anak yatim yang ada hutang, itu bagi. Tapi bukan pasal dia anak yatim, tapi pasal dia dalam golongan ini. Itu kadang-kadang orang confuse. Sebab kalau kita kata, Ustaz, saya nak kasih kat Indonesia, Ustaz, kasih anak yatim, Ustaz. Saya punya soalan, saya jawabkan satu je. Dia kata, mereka ni memang dalam layak tak? Mereka dalam asnaf tak? Pastikan betul-betul. Saya tak ada jawapannya. You all lebih tahu. Kalau you all nak bagi sendiri, you all lebih tahu mereka ni dalam asnaf ni atau tidak. Tapi kalau title dia anak yatim, no. Pasal ada bapak mak meninggal, Ustaz ni anak yatim, Ustaz, bapak mak tak ada. Kadang-kadang bapak mak meninggal, bapak mak tinggalkan harta, kita pernah tahu. Nak kena check ke? Kawan, bapak mak dah tak ada kan? Bapak tinggalkan harta berapa? Asal awak sibuk? Saya bukan apa, saya nak kasi awak zakat, saya tak tahu awak ni harta berapa banyak. Contoh kan? Jadi senang cerita, jangan bagi kerana dia anak yatim. Okay? Kalau anak yatim sih ramai sini anak yatim. Betul tak? Saya pun anak yatim juga. Kasih jadi zakat lah. Kan?
So bukan pasal anak yatim. Itu pertama, yang mistake kebanyakan di antara kita confuse. Kita ingat mereka ni layak mendapat zakat. Satu. Tapi anak yatim adalah anak istimewa. Tapi suruh sayang anak yatim, itu memang standard. Kita tak nafikan jaga anak yatim. Makan harta anak yatim adalah dosa besar. That one different thing. Benda yang berbeza. Pegang kepala anak yatim dapat pahala yang besar. Memang saya tak nafikan tu. But now we talk about zakat. Kan? Zakat ni boleh tak kasih mereka? Jawapannya boleh kalau mereka dalam 8 asnaf ini. Kalau bukan, tak boleh. Ada orang nombor 2 pula. Maaf. Golongan nombor 2 pula. Janda. Siap. Pelan je dia buat. Maaf ya. Janda. Ustaz, saya kasih dia zakat Ustaz pasal janda Ustaz, suami meninggal Ustaz. Kesian Ustaz. Kesian lain macam tu. Kan? Maaf ya. Tapi janda, dia kata kasih janda because of tak ada suami. Maaf banyak. Ada suami meninggal, tinggalkan harta. Ada suami tidak. Tapi kalau suami tu tinggalkan sama macam tadi anak yatim tadi, nak tanya ke? Awak nak tanya lah you. Nak tanya lah you. Suami you meninggal, dia tinggalkan harta tak? Kenapa you tanya? Nak tolong nak jadi apa ke? Tak ada. I nak kasih zakat. Contohnya ada tak? Tak ada. So jangan kasih dia just because of dia janda. Tapi kalau dia janda, but dia ada ramai anak, dia termasuk dalam fakir miskin, kasih dia. Tapi kita kasih dia bukan pasal dia janda, kasih dia because of dia dalam kategori fakir miskin. Faham tak? Jadi jangan gunakan, saya tak nak kakak dengan abang kawan-kawan gunakan term janda. Saya tak nak kakak dengan abang gunakan term anak yatim, because mereka bukan layak menerima zakat. Yang kita nak cakap pasal berhak menerima zakat adalah golongan ini sahaja. Tak kena pastikan. Nak kena pastikan pasal kita bila bagi, kita tak bagi secara kalau kita cakap kita nak bagi kepada anak yatim kan, sorry tempat pesantren ke apa kan, kita tak zakat tu tak boleh bagi secara institusi, kecuali kalau dia sekolah. Kalau dia sekolah pesantren dia bukan rumah anak yatim sekolah pesantren, kita bagi dia zakat because dia dalam golongan fi sabilillah. Contoh saya kasih abang kakak yang contoh jangan cakap pesantren lah. Madrasah. Kita kasih madrasah Al-Junaid, kita kasih madrasah As-Saqaf, madrasah Singapura yang ada 6 ni bukan madrasah Darussalam, tak ada madrasah yang 6 ni okey, madrasah yang 6 ni kita kasih zakat. Saya nak bayar zakat kat madrasah ni. Boleh tak? Boleh. Pasal mereka dalam kategori fi sabilillah. Nanti kalau di madrasah, kalau saya selalunya every year saya akan kasih madrasah Junaid, mereka akan tanya, Ustaz dah bagi belum, bagi-bagi dengan asnaf lain belum? Saya kata dah, pasal saya juga ada kasih muiz. Bila kita kasih muiz, automatik semua 8 asnaf dah cover. Tapi kalau kasih madrasah, kalau contohnya kita kata saya nak bagi zakat untuk madrasah, maka diorang akan gunakan fi sabilillah. Tapi kalau kita kata saya nak kasih madrasah zakat ni, cakap saya nak bagi kepada fakir miskin, kita kasih zakat pada madrasah, tapi kata saya nak kasih kepada fakir miskin. Kalau madrasah tu accept, madrasah akan gunakan zakat kita hanya untuk fakir miskin. Maknanya pelajar-pelajar yang mungkin tak boleh mampu nak bayar yuran, akan digunakan duit zakat kita untuk bayarkan mereka yuran. Itu beza dia. Nampak tak? Satu tadi saya kata kita kasih madrasah umum because dia fi sabilillah. Tapi kalau kita nak kasih pada fakir miskin, dia dalam pelajar-pelajar tu mungkin ada yang kurang berkemampuan, maka digunakan zakat itu untuk bayar yuran mereka. Faham tak? That's why saya kata dengan abang agak kita tak nak teknikal sangat. Allah Maha tahu, tapi kita nak tahu duit tu nak disalurkan kat mana. Saya selalu katakan, kalau contoh kakak dengan abang ni musim nak bayar fidyah ni. Ni musim nak bayar fidyah kan, nak masuk Ramadan kan. Tahun lepas dia puasa lah, tahun ni tak kuat nak puasa lah, nak bayar fidyah kan. Nak kasih macam mana? Masjid tak ada bagi Kena muiz Syurah muiz. Kasih muiz, tak ada muiz. Tak kasih. Besok lusa kita bagi. Sekarang sini kita tak kasih muiz. Tak ada. Kasih masjid pun boleh. Masjid. Tetapi bila kasih masjid, kena bilang ini fidyah. Ini fidyah.
Ustaz, leceh lah Ustaz, saya kasih $30 je. Malu lah nak masuk office, leceh dah buka receipt lah, apalah kan. Masuk tabung, boleh. Letak dalam envelope fidyah. Boleh. Tapi nanti bila tiap minggu pegawai buka tabung kan, ada envelope ajar $30 bayar fidyah. Kita tak akan buka terus kasih masuk tabung Jumaat. Kita akan masukkan tu dalam envelope juga. Tetap buka receipt juga. Kenapa? Dalam akaun masjid, ini berbual orang dalam ni berbual kan? Dalam akaun masjid, duit fidyah dengan duit operasi berbeza. Duit wakaf berbeza. That's why kalau kakak dengan abang memang tujuan nak kasih wakaf, beritahu masjid ni duit wakaf. Pasal kita akan gunakan untuk pembangunan. Kita tak bayar duit operasi, bayar elektrik bil ni semua tak ada, tak payah. Tapi kalau kita nak bayar fidyah, kita bilang saya nak bayar fidyah, masjid akan lock duit kita tu under fidyah. Kerana ni duit untuk fakir miskin. Jadi kalau every year akan datang ni masjid nak kasih orang buka puasa untuk keluarga-keluarga susah, nak hantar grocery, makanan-makanan keperluan untuk keluarga susah, kan? Kita akan gunakan duit fidyah. Fidyah tak akan transfer pergi duit operasi. Jangan takut. Oh, kasih bayar masjid banyak-banyak, ustaz pergi makan nasi biryani lah, ajak volunteer makan restoran lah. Ini semua tak bayar duit fidyah. Kalau bayar duit fidyah semua buncit tadi. Walaupun sekarang nampak buncit, tapi buncit bukan pasal buncit bukan pasal makan fidyah, tidak. Dosa besar tu, kan? Pasal fidyah tetap fidyah. So abang kakak bila nak bayar, tolong bilang kawan-kawan kat luar, beritahu nak bayar apa ni. Walaupun kita kata ustaz, leceh saya, Allah tanya tahu. Allah tahu, tapi kita nak tahu apa yang kakak nak tahu. Apa yang kakak nak buat, apa yang abang nak buat. Beritahu kita. Yes. Mula macam anak yatim, kalau ibu titipan. Apa? Macam sekarang Singapura ada titipan anak angkat kan. Kalau anak yatim tu daripada ibu titipan, boleh kasih anak yatim. Anak yatim macam tadi saya katalah, kalau dia memang rumah titipan, rumah kat Singapura kan, macam rumah kebajikan dan sebagainya, first kita nak tahu whether dia betul rumah anak yatim atau tidak. Pasal kebanyakan Singapura, dia orang akan gunakan rumah-rumah kebajikan. Mereka tak gunakan rumah anak yatim. Asal kadang-kadang mereka ada bapak mak, tapi bapak mak dalam prison. Sekiranya ibu bapa tu anak yatim, tapi bapaknya dah meninggal masa kecil. Jadi orang tuanya tu ambil budak tu daripada keluarga yang anak yatim. Tapi budak tu belum bekerja, boleh tak kasih? Macam tadi saya kata, kalau kakak nak kasih sedekah, kita nak kasih sedekah, anyone can give. Kakak nak bagi orang sebelah ke, kita nak bagi jiran ke, dia tak payah asnaf ni. Pasal sedekah untuk semua. So kalau kita nampak anak yatim, kita nak kasih sedekah. But if kita nak kasih zakat, bukan pasal dia anak yatim, tapi kalau dia dalam kategori fakir miskin, silakan. Faham tak? Jadi kadang-kadang saya pernah kali tu anak-anak dia pernah bilang saya masih ingat lagi, dari bilang saya, ustaz mak saya dah meninggal, deret adik-adik 3-4, semua family 4, family 3, deret Deret. Saya kata bila every time jumpa, dia saya sekarang. Jadi every time bila jumpa, saya kasih dah duit, tapi tu kan dia zakat, duit sedekah. Kan, dia sedekah lah, bagi dia belanja makan, ni Amin ni pergi makan, dia apa. Tapi bukan bayar zakat. Itu adalah sedekah. Pasal mereka nak yatim, bapa mak dah tak ada. Bila saya bagi tu bukan zakat, saya bagi bakas sebagai sedekah, sebagai hadiah kepada mereka. Kan? Kita bukan zakat, zakat lain. Boleh? Boleh faham Jadi kita tanya. Pertama tadi saya kata apa tadi? Anak yatim. Nombor 2, janda. Betul tak? Okey, lagi. Tak juga. Budak jangan bagi imam, janda salah orang bagi imam. Itu yang kesian budak-budak ni. Okey. Janda dengan yatim, apa nak kita dengan aku? Astagfirullahalazim. Okey lah, ini dua dulu ini dua golongan dulu lah. Okey, nombor 3 antaranya bayar zakat air raya. Ustaz, saya duit raya ni saya bagi zakat Ustaz. Saya kata, cik, nak tahu je ni duit zakat ke duit sedekah duit raya ni. Kadang-kadang term main peranan term.
kalau cakap Ustaz ni dulu lah orang cakap ni zakat. Kalau setakat berbual, kita punya perbualan harian ni duit zakat, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau betul kita gunakan duit zakat wajib kita tu bagi duit raya, susah. Because adakah mereka dalam golongan ni atau tidak? Again, balik kepada golongan. Adakah mereka dalam? Kalau yang datang tu cucu kita, cicit kita, anak-anak yang nak happy, nak apa, nak air raya, ketuk rumah, Assalamualaikum, nak raya, anak ni zakat. Contoh kan? Kalau benar kita gunakan duit zakat kita, pada saya salah. Because mereka bukan dalam golongan ini. Tapi kalau kita kasih mereka duit raya, but term yang biasa daripada dulu kita gunakan zakat, it's okay. Itu bahasa kita je. Tahu tak? Itu antara benda yang kita kena faham. Saya kadang-kadang kalau benda tu dah biasa, jadi kita pass on kepada youngsters. Youngster pula dia cakap, mak bapak saya bayar zakat dah Ustaz dekat apa, duit raya. Tahun ni saya kena bayar zakat 500, jadi saya tukar 500 tu pergi bank, tukar dulu. Lepas tu dah raya bagi. Kan? Kalau mereka dalam golongan ini, boleh. Sebab saya kata, kalau kita nak bagi individu, pastikan mereka layak dalam golongan ini. Saya kongsi cara saya. Harta tak banyak pun, tapi semua saya kongsi je. Saya selalunya akan sekurang-kurang divide by 3 group. Personally, divide by 3 group. Group pertama, saya kasih MUIS. Kenapa saya kasih MUIS? Pertama, dia cover semua golongan. 88 aslam tu dia dah cover untuk kita. Okay, tapi tu portion yang besar saya bagi. Nombor 2 reason apa? Income tax. Reason dia income tax pasal kalau tak kasih ni, MUIS ada auto inclusion. Kita kasih madrasah, kita kasih mana-mana, dia tak boleh claim income tax. Ni bagi yang bekerja jadi share je. So saya memang dia bayar income tax, kena bayar income tax. Ya, jadi daripada mindset dia, daripada aku kasih government, kasih sedekah, cantik juga zakat kan. Okay, contohnya, jadi first saya kasih masjid, kasih masjid lah. Masjid guru tinggi kan, sama kan. Yang kedua, saya akan kasih guru madrasah unit. Why? First madrasah, second tu tempat belajar saya. Saya. Nombor 3, individu. Individu yang saya tahu memang mereka layak, ini saya akan bagi. Faham tak? Ini cara saya. Saya tak tahu you all lah. Jadi ini cara saya. Okay, baru teringat Allah mengizinkan. Golongan nombor 4 yang saya kata yang orang keliru, orang tua. Just because, maaf ya. Ni kau marah. Pasal ramai orang tua sini kan? Pasal saya pernah tegur mak saya pernah tegur bapak saya. Dia kata saya bagi dia lah pasal dia orang tua. Saya kata orang tua okey, tak ada masalah, bukan saya tak kasih. Sebab dia nak kasih zakat kan. Sama juga. Golongan ni ke tidak? Just because of dia orang tua, kita nak kasih zakat, tak boleh. Kan? Pasal zakat bukan untuk orang tua, zakat untuk semua. Orang muda pun boleh dapat zakat, akan orang tua je. Faham tak? Ini antara kekeliruan. Dia bukan term because of dia janda, dia bukan term because dia anak yatim, dia bukan term because of dia orang tua, tapi because dia dalam 8 asnaf ini. Boleh? Faham? Okay? Jadi fakir miskin hidupnya kekurangan. Ya, dia ada income. Ustaz, dia kerja Ustaz. Kerja cukup tak cukup. Mungkin contoh 1 bulan dia perlukan 500, tapi dia ada contohnya 400. Itu tergolong dalam fakir. Okay? Sorry, miskin. Fakir dia lebih teruk daripada tu. 1 bulan dia perlukan 500, tapi dia cuma ada 200 saja. Dia ada gaji, dia ada income, tapi tak cukup. Kan? Itu dalam kategori namanya fakir miskin. So jangan cakap dia datang rumah, Ustaz, saya datang rumah dia Ustaz, TV besar Ustaz. TV dia lebih besar daripada saya. Tahu kan? Saya pun tak pernah beli TV besar macam ni. Dia ada TV besar macam itu. Contohnya ya. Mungkin sangat baik tapi TV tu dia beli waktu dia senang, ataupun hadiah daripada orang lain. Yang kakak ni datang rumah tengok TV orang buat apa cerita. Faham tak? Jadi jangan tengok fizikal. Jangan tengok kepada fizikal pasal ada orang yang macam ini, macam itu dan sebagainya lah ya. Okey. Amin orang yang collect duit zakat. Ya. Riqab maknanya orang yang berhutang. So kadang-kadang kalau keluarga-keluarga yang dalam list penerima zakat,
Kalau contohnya mereka ada hutang bil-bil tertentu, bil elektrik, bil air dan sebagainya, kalau mereka nak minta MUIS bayarkan apa dan sebagainya, mereka akan bantu. Sebab dalam mereka dalam golongan DCOP. Of course ada kriteria yang diperlukan, tapi kalau mereka layak, mereka akan dibantu. Namanya DCOP okay. Gharimin hutang. DCOP maknanya keluar daripada bebanan. Jarang digunakan duitnya. Nanti insyaAllah saya kongsikan berapa jumlah yang MUIS berikan. Mu'alaf, saudara baru, orang yang baru masuk Islam, kadang-kadang mereka boleh juga bagi kepada Darul Arkam kat Geylang sana, ya. Contohnya Fisabilillah, orang yang menuntut agama, orang yang belajar agama, orang yang mengajar agama, tempat yang belajar agama, ini semua dibenarkan dapat zakat lah, insyaAllah, ya. Okey, secara umum nak bilang pada semua kakak dan abang sebelum saya jawab tadi, ni adalah 2021 punya report by MUIS. Kakak dan abang boleh tengok dekat website orang. Tahun 2021 dikabarkan MUIS collect 56 million, 56 juta di Singapura, 56 juta. Daripada 56 juta ini, reportnya 27 million, half of the money diberikan kepada fakir miskin. Ya, 22 million fisabilillah. That's what tu dia kata. Jadi mana dia kata ini boleh dapat dekat dalam website. Mereka tetap kena, yang Singapura ni memang apa-apa belanja tetap boleh bawakan. Darussalam pun tak terkecuali. Kalau you pergi one of the board, kita ada letak kita punya report, last year punya audit report. Siapa-siapa yang nak tengok masjid ni income berapa lah, masjid punya belanja berapa lah, apa kan, boleh tengok. Memang satu peraturan kita di komuniti kan, masyarakat kan, duit masyarakat kan, kita kena edarkan kepada masyarakat yang lain, insyaAllah. Alright, okay, boleh semua. Okay, kita ambil sikit lagi insyaAllah. Okay, so bila cakap pasal zakat, tadi saya kata zakat fitrah. Okay, zakat fitrah ini zakat yang hanya wajib dalam bulan Ramadan. Ya, zakat hanya wajib dalam bulan Ramadan sahaja. Tahun ni belum diedarkan berapa, tetapi zakat fitrah contohnya selalunya dekat Singapura ada dua type of jumlah. Jumlah yang berasnya murah dengan jumlah yang berasnya mahal. Ada yang contohnya $5, lagi satu mungkin $7 contohnya. Ya, so ada dua type of harga. Boleh tak kita kasih lebih daripada tu? Contoh kalau harga dia RM7.5, kita nak kasih $10 zakat fitrah kita. Boleh tak? Boleh, silakan. Ya, pasal yang penting bayar lebih tak ada masalah. Bayar sikit tu adalah anggarannya. Ya, anggarannya. So anggarannya harga tu ialah based dia apa? 2.3 kilo beras. Harga beras 2.3 kilo. Ya, itu harga yang ni. So apa pegawai MUIS akan buat? Mereka akan pergi ke merata supermarket, Sheng Siong, NTUC dan sebagainya. Mereka akan ambil average berapa harga beras yang ada, harga beras yang biasa dengan beras yang mahal. Kita pula jangan pula kita kata, Ustaz, hukum Islam kan wajib bayar beras. Kan wajib bayar beras. Ulama Syafi'i gantikan dengan duit. Oh, bayangkan kalau semua datang masjid bawa beras. Dah, sekarang dah ada kerja lain, beras. Kan? Dan beras apa? Berterabur tu beras, contohnya kan. So ulama Syafi'i dia gantikan dengan nukut, dengan duit. Tak ada salah pun. So bila kat Singapura, bila kita datang contoh nak bayar zakat, kita akan bayar melalui duit. Okey Ustaz, nak bayar yang murah ke nak bayar yang mahal? Jawapannya terbelah. Ya, terbelah. Pilihan masing-masing. Every year saya akan cakap dengan Amir, tolong jangan condemn. Datang orang ustaz badan besar macam Ustaz Arun, nak bayar yang mana Ustaz? $5 ke $7? $5 lah. Nampak macam $7 je Ustaz. Makan macam sedap je. Takkan zakat $5 Ustaz. Contoh, jangan condemn orang. Jangan condemn. Jadi ambil yang terima zakat tu, kerja dia ialah ambil sahaja duit. Ya, ambil saja duit. Tapi saya sarankan kepada semua yang ada kat sini, bayar lebih. $7 setahun. Dia bukan $7 sebulan. $7 setahun. Kalau boleh kasih lebih, pasal ni semua akan digunakan bagi kepada fakir, bagi pada fakir miskin. Tapi kalau kita rasa kemampuan kita ialah $5, silakan. Ya. Tak ada salahnya kalau kita bagi untuk golongan, untuk yang beras yang lebih murah.
Okey, siapa yang nak bayar ni? Kebanyakan yang bayar ni adalah suami. Suami yang akan pergi bayar. Ustaz, saya ada anak-anak ni dah kahwin, anak-anak dah bekerja tapi belum kahwin. Siapa wajib bayar? Tapi dari segi umum bapa boleh bayarkan. Ya, kalau dia rasa ni selagi mana dia belum kahwin, saya nak bayarkan. Silakan, tak ada masalah. Tapi as time goes by, saya lebih sarankan anak-anak ni bayar sendiri. Pasal mereka supaya dah biasa dengan bayaran zakat. Mereka tak depend bapa. Satu hari bapa meninggal, anak tak tahu apa nak buat. Kan saya lebih sarankan bayar sendiri. Okey. Kalau contohnya boleh tak atuk bayarkan untuk cucu? Jawapannya boleh, dengan syarat minta izin cucu tu. Cucu pula. Minta izin dengan anak tu. Izin cucu kita. Cucu, bayar zakat boleh cucu. Cucu kan? Minta izin dengan anak dan menantunya supaya tak timbul konflik. Ustaz, saya ada 4 anak. Siapa yang wajib bayarkan zakat untuk saya? Anak lelaki. Lah, siapa? Anak pertama, anak keempat. Mana-mana anak pun boleh. Mana-mana anak pun boleh. Anak-anak bolehlah bincang. Tahun ni aku bayarkan dah mak. Aku tahun ni aku bayarkan bapak lah. Contohnya boleh bincang. Tapi kalau contohnya dia bayarkan, lepas tu abang dia bayarkan, kakak dia bayarkan, semua bayar. Contohnya, mana satu Allah terima? Semua Allah terima. Don't worry. Jangan nak cakap kau masih bayar je, kasih aku macam nak bayar. Gaduh pula adik-adik. Bayar zakat bapak mak pun boleh gaduh. Contohnya, ya, tu tak ada masalah. Ya, tapi kalau boleh minta izin. Saya walaupun every year contoh mak saya akan cakap dengan mak saya bayarkan. Contohnya, walaupun tu mak sendiri, dia minta izin dengan mak. Pasal tanggungjawab tu adalah tanggungjawab peribadi. Tanggungjawab sendiri. Kita ada pembantu rumah. Kita ada pembantu kat rumah. Pembantu rumah. Siapa wajib bayar zakat? Dia bayar sendiri. Dia sendiri, ya. Tapi kalau tuan rumah, bapaknya nak bayarkan, silakan. Ataupun mek tu kasih kepada bapak, tolong bayarkan zakat saya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bayarkan boleh. Duit siapa? Duit dia sebenarnya. Tapi kalau kita nak bayarkan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tak apa, kamu bik, saya bayarkan untuk kamu. Boleh, tak ada masalah. Ya, ibadah zakat walaupun dia tanggungjawab individu, tapi kalau kita nak bayarkan untuk orang lain, boleh. Dengan syarat dia hidup dalam bulan Ramadan. Ingat ya, dia hidup dalam bulan Ramadan. Pasal ada di antara kita bila bayar zakat, kadang-kadang kita jadi amil, Ustaz, saya nak bayarkan untuk arwah suami. Saya tanya, bila suaminya meninggal? 2 tahun lepas Ustaz. Ni zakat bila? 2 tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni Ustaz. Tak payah lah. Dah tak wajib dah bayar, dah tak wajib dah. Nak kasih sedekah, nak kasih wakaf atas nama suami, okey. Tapi kalau nak bayar zakat, tak wajib. Kerana mereka dah meninggal. Ya, seseorang yang hidup dalam bulan Ramadan, contoh sekarang 1 hari je. Hari pertama dia hidup, hari kedua dia meninggal. Ramadan pertama dia hidup, Ramadan kedua dia dah meninggal. Wajib bayar zakat tak? Wajib. Okey. Ramadan yang ke-29 dia dapat baby pula. Wajib bayar zakat? Wajib. Semua orang yang hidup berjumpa dalam bulan Ramadan wajib bayar zakat. Tapi tahun itu punya Ramadan. Tahun-tahun lepas dia Ramadan, ya, contoh dia dah meninggal, tahun tu tak ada dia wajib lah. Ya, jadi ingat dia hanya wajib kepada orang yang berjumpa dalam bulan Ramadan. Okey. Seterusnya nak bilang, ya, zakat ni boleh bayar sewaktu bulan Ramadan sampailah imam naik mimbar. Sampai imam naik mimbar itu bila hari raya lah. Hari raya. Tolong tahun ni berazamlah, bertaubatlah. Jangan bayar last minute. Selagi boleh bayar awal, bayar. Ya, jangan tunggu last minute. Betul-betul pagi raya nak cari imam. Mana amin? Aku nak bayar. Hari raya lah antara hari yang masjid sibuk. Contohnya, ya. Dan jangan cari hari last yang terakhir. Ya. Kadang-kadang pernah terjadi, dahulu saya pernah kongsikan, orang telefon, Ustaz, bilang imam jangan naik mimbar dulu. Awak siapa tak suruh imam naik mimbar dulu? Pasal saya nak bayar zakat. Selagi imam dah naik, saya dah tak boleh bayar zakat dah. Jadi bilang imam jangan naik dulu sampai saya sampai.
Awak siapa nak suruh kita tunggu awak ni sekarang masalahnya kan. Kalau imam naik, awak tanggung dosa saya. Awak punya bayar last minute, awak salahkan orang kan. Jangan tunggu, jangan ambil last minute. Bayar dulu. Selagi mana boleh settle awal, settle awal. Settle awal. Ada beberapa hamba Allah, baru-baru ni ada hamba Allah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak bayar fidyah. Saya tanya dia, fidyah tahun-tahun lepas punya puasa gaji, tak tahun ni punya puasa. Tahun ni belum lagi masuk lagi. Macam ni dah bayar fidyah pula Haji. Saya takut tak bayar Ustaz. Saya takut tak bayar. Yelah, saya ambil je lah kan. Saya ambil je lah. Tapi sebenarnya tak bayar kan, sebenarnya tak bayar kabut pun benda-benda tersebut kan. Tapi kalau zakat fitrah, wajib bayar dalam bulan Ramadan sahaja. Okey, dalam bulan Ramadan sahaja. Alhamdulillah, insyaAllah di masjid pun, insyaAllah bayaran zakat fizikal pun akan come back. Masjid Darussalam ada, insyaAllah ada amil lelaki dan amil perempuan. Amilah perempuan, ya. Tolong, ya, kalau kebiasaan orang-orang lama bila bayar zakat tu dia akan salam macam nak nikah pula salam. Abang tolong bayar, bila jumpa dengan amil, bayar amil. Kalau contohnya kita datang nak bayar zakat tu sekali perempuan pula, nak bayar tak? Pulang lah. Nak bayar, tapi tangan tak bayar lah. Bajar kalau nak bayar, tiba-tiba Pak Haji kata, tangan, saya diajar dengan tangan. Itu Pak Haji tu nak minta nombor tu. Dari macam tu, kan? Tak wajib pun pimpin tangan. Tak wajib pimpin tangan. Sebab masa nikah, masa Covid tu, tak ada pimpin tangan kan? Sah tak nikah? Sah, tak masalah pun. Tapi oleh kerana kita dah biasa, okey. Cuma dalam keadaan bayar zakat, tak payahlah ini. Kan? Tangan sikit jadi, pakai glove. Siap dengan glove tadi. Kan? Tak payah. Kan? Jadi kalau contohnya kita datang masjid, kebetulan hari itu pegawai lain jantina daripada kita, nak bayar boleh tak? Bayar je. Sama ada kita selesa tak selesa tu nombor 2. Ya, okey. Kalau boleh kita cari yang sama jantina lah. Kerana apa? Kerana selepas bayar zakat tu biasanya ada bacaan doa. Walaupun doanya mungkin Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna. Kadang-kadang segan tau. Ada kawan-kawan saya yang kata, Ustaz, kalau yang bayar tu Pak Haji, Ustaz, kita perempuan nak banyak baca doa, terkelakar Ustaz. Pak Haji amin, yang kita yang perempuan yang doakan. Contohlah kan. Jadi ada segan. Dia sebab segan je, tapi boleh tak boleh? Boleh. Cuma yalah, kalau mungkin part doa tu skip aja kot. Contohnya lah ya. Jadi kalau siapa yang nak doa fizikal, kena bayar fizikal. Okay, jangan macam-macam pergi ASS kat belakang. Ustaz, saya ada tak ASS yang ada keluar doa Ustaz? Sebelum saya tekan press enter tu Ustaz, dia tuan tiba-tiba doa, semoga Allah terima zakat kamu. Tiba-tiba, kan? Tak ada ya. Siapa nak bayar pakai komputer, telefon, ini semua takkan ada. Siapa nak doa, datang masjid, bayar dekat masjid. Ya, bayar dekat masjid. Itu antara perbezaannya lah. Itu balik kepada keselesaan kita. Ya, doa pun memainkan peranan. Doa pun kita nak baca. Yang pernah dikatakan, dia khabarkan, ada seorang amil ni, dia tak tahu apa yang masuk dalam otak fikiran dia. Tapi amil ni bukan Darussalam. Disclaimer dulu ya. Ceritanya, dia baca doa. So bila baca doa tu, Allahumma, kita biasakan baca doa ajarakallah fi ma'ataita wa barakallah fi ma'anfaqta, doa-doa tertentu lah. Sekali hari tu dikatakan amin ni baca doa, yang belakang tu pun amin kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Yang bayar pun amin. Doa apa? Tu doa suami isteri nak bersetubuh. Tak tahu kenapa Amin tu pergi baca doa tu. Doa juga Ustaz, memanglah doa. Aku nak bayar zakat, bukan nak bersetubuh. Tu suami isteri yang bersetubuh, sunnah untuk baca doa ini. Ya, masalahnya yang baca pun hayal, yang amin pun main amin. Kan? Macam tu je lah. Itu doa yang biasa, jarang kita baca. Tapi kalau orang dah terbaca pun kita tak tahu doa apa. Contohlah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi zakat fitrah itu adalah antara benda yang akan berlaku bila mana kita membayar zakat pada bulan Ramadan dan sewaktu dengannya, insya-Allah ya. Okey, saya ambil sikit saja lagi zakat harta. Ya, zakat harta ini adalah kita ambil 2.5% daripada jumlah zakat yang ada. Ya, jumlah zakat yang ada.
Tapi lebih lanjut nanti insya-Allah saya rasa saya akan cover minggu depan insya-Allah ya, pasal zakat harta supaya lebih faham. Cuma saya nak ambil kesempatan di sini juga untuk berkongsi pasal zakat emas. Ya, zakat emas saya akan kongsi pada minggu depan. Tapi saya ada buat lagi slide dan saya rasa risau, minta maaf kepada semua yang terlibat, minta maaf sangat. Tapi saya rasa saya kena kongsi benda ni. Antara benda yang dilarang dalam agama kita adalah dengan memakai emas bagi lelaki. Ya, amat saya tak tahu kenapa ramai juga yang masih pakai emas. Dan termasuk emas ni juga adalah swasta, cincin swasta. Ya, cincin swasta ini kalau kita tengok betul-betul swasta, dalam itu ada emas. Dalam itu ada emas. Walaupun emasnya sikit saja, tapi consider sebagai emas. Kenapa lelaki haram? Kerana Nabi SAW bersabda tidak dihalalkan emas dan sutera asli bagi perempuan di kalangan umatku, dan diharamkan ya keduanya bagi lelaki. Maknanya lelaki terus menerus tak boleh pakai emas. Ustaz, white gold boleh tak? Dah namanya pun gold, betul kan? So tak boleh. Ya, saya tak boleh. Platinum again, whatever term yang ada, selagi mana ada emas, haram. Sebab saya kadang-kadang saya cakap dengan pengantin, ada yang tanya, Ustaz boleh tak saya tukar-tukar cincin dengan pasangan suami isteri? Saya kata boleh. Suami pakai yang bukan emas lah, kan? Pakailah simple, apa dan sebagainya kan? Pakailah, pakai cincin tak masalah. Yang tak ada Islam tak larang pun kita pakai cincin. Tapi jangan pakai yang berwarna, yang ada emas. Yang warna emas tak ada masalah, warna je. Tapi yang ada emas haram untuk kita pakai. Ya, sesungguhnya Nabi SAW melarang lelaki daripada memakai cincin emas. Ya, okey. Dan emas ni antara dosa yang zahir. Zahir maknanya kalau orang minum arak, orang tu dah bertaubat, itu antara dia dengan Allah kan. Tapi kalau orang yang pakai emas, dia masih zahirkan dosa dia. Zahirkan maknanya dia tunjukkan dosa dia. Itu sebab antara syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan, dia harus jauhkan diri daripada dosa. So, kalau contoh kita nak memilih seseorang untuk menjadi saksi, pastikan mereka tak pakai emas. So what happen Ustaz kalau dia pakai emas? Kalau kadi nampak, kalau saya nampak, selalunya saya akan minta mereka buka tanpa memalukan dia. Saya banyak beberapa kali saya nikahkan pasangan, saya tengok saksi ternampak santai, ternampak gelang kan. Saya akan cakap dengan dia, "Bang, minta maaf, ini emas emas." Saya akan bisik dengan dia. Saya tak suka malukan orang. Orang tak kita kan, malukan. Jadi saya akan bisik pada dia, "Abang nak pakai emas, abang punya pilihan. Tapi syarat untuk menjadi saksi tidak menzahirkan dosa." So, pakai emas adalah dosa. Abang nak buka istighfar ataupun abang nak tukar saksi. Ada orang kan masih nak pakai kan, masih nak pakai, lepas tu tukar saksi lah. Tapi so far alhamdulillah most of them buka. Tapi dengan cara baik lah. Saya satu kali tu nikah kat Pulau Blok beberapa tahun lepas. Abang ni saksi dia pada besar, lebih besar daripada saya. Tangan dia, wow, saya rasa lebih besar, dia kali ganda pun besar. Dia pakai emas ni. Saya jumpa dia, "Mak, ni aku besar, dia lebih besar daripada aku." Ini nak suara ni, nombor ni betul ni. Kan? Tapi saya cakap dengan dia baik lah. "Bang, minta maaf ni. Boleh tak bang buka sikit bang? Abang pergi belakang lah, belakang pelamin. Dulu kan nikah blok kan. Pergi belakang pelamin, abang buka lah. Buka, lepas tu abang datang balik. Abang istighfar, datang balik. Boleh tak bang?" Boleh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima baik dah. Anak tu bagus sekali kita cok sen dia. Besar, berapa besar. Saya takut besar dia. Bukan pasal besar-besar, nak cakap ni. Nak cakap benda ni. Itu dengan emas. Allah, betul dia besar Tapi alhamdulillah dia terima lah. Dah habis pun saya minta maaf ini. Tapi saya tak melarang, saya nak kongsi pada semua. Walaupun lah saya kata suruh buka, lepas tu boleh pakai balik Ustaz, itu pilihan dia. Lelaki masih boleh berhias
boleh pakai hiasan, tak ada masalah. Tapi bukan hiasan yang ini. Kakak kalau ada suami, ada anak-anak tak berhias, pakailah apa yang patut. Tapi jangan yang ini. Ini je yang dilarang. Kan, abang nak pakai gelang macam tu, abang ada orang sekarang bukan hanya rantai aja, tasbih pun dia letak sini. Dahsyat tu dia zikir di gerak ni. Orang macam mana dia kira kan? Maaf. Tapi ada orang gitu. Ada orang gitu kan? Sekarang tasbih dia punya tasbih bukan kecil tapi besar-besar, batu-batu. Kalau tengok betul-betul dah macam agama lain tu, batu-batu. Sebab kepala dia tak botak, kalau botak dia lain tu. Wallahualam. Pada poin nak bilang sini ialah ini adalah benda yang dilarang dalam agama, ya. So kita jaga-jaga, tolong sampaikan kepada keluarga kita, nak berhias boleh, but not yang emas. Pasal emas adalah benda yang halal bagi wanita sahaja. Yang wanita lelaki haram. Ya, haram untuk memakai emas. Ustaz, saya dulu kahwin cincin emas dah Ustaz. Bagi lelaki apa yang saya nak buat dengan cincin tu terpulang. Of course, haramnya ialah pakai. Kakak nak, abang nak jual ke, abang nak simpan ke, terpulang. Yang penting abang jangan pakai. Itu je. Ya, pasal itu adalah hiasan yang diharamkan. Wallahualam bisawab. InsyaAllah kita jumpa, kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan insyaAllah minggu depan saya akan masuk topik berkenaan dalam bab zakat harta. Dan seterusnya kita akan masuk sedikit dalam bab puasa, insyaAllah. Dan untuk pengetahuan you all semua, minggu depan adalah kelas kita yang terakhir. Yang terakhir sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan. Kebiasaan dalam kelas nak belajar lagi, insyaAllah minggu depan kita akan baca tahlil sedikit. Ya, baca tahlil sedikit selepas kelas. Maksudnya mungkin 12.20 kita akan stop dan kita akan baca tahlil selepas itu. Jadi kalau kakak dengan abang nak bersama-sama dengan bacaan tahlil itu bersama-sama, kita bacakan doa untuk arwah-arwah yang ada. Tak payah kasih saya nama. Saya tak nak ambil nama pun, mana-mana pun, tak ada bayaran apa-apa pun. Saya tak nak ni semua. Saya nak sama-sama kita baca saja. Nanti insyaAllah saya akan pimpin macam mana you all nak sebut nama-nama arwah. Kalau boleh you all nak sebut nama-nama arwah, you all sendiri tulis. Ustaz, banyak sangat lah Ustaz. Lama tu. Habis kalau banyak sangat nak kasi saya baca. Contohnya. So, kalau rasanya tak rasa banyak sangat, sebut umum untuk sekalian arwah-arwah dan sebagainya. So, insyaAllah minggu depan kita akan baca tahlil dan juga minggu depan adalah kelas yang terakhir ada makan. Ya, minggu depan lagi tu jangan minta. Kenapa tak ada makan hari ni? Contohnya kan, tak boleh makan lah. Ada makan pun boleh bawa balik. Contohnya. Jadi minggu depan kelas yang terakhir ada makan. Kalau kakak dengan abang ada rezeki lebih nak bawa, nak kongsi bersama sempena kelas yang terakhir, amat-amat kami alu-alukan, insyaAllah. Ya, itu adalah program kita pada minggu hadapan, insyaAllah. Baik. Untuk pengetahuan semua, seperti macam tadi saya kata, kelas kita akan berterusan sampailah 9 April. Waktunya sama jam 11 ya. Waktunya sama jam 11. Target kita dalam 5 minggu ni untuk cover pasal zakat, pasal puasa dan seterusnya bab umrah, insya-Allah. Kita akan cuba cover these 3 topik sebelum masuk sebelum kita cuti panjang. Ya, sebelum kita cuti panjang, kelas macam biasa jam 11 pagi. Kakak dengan abang contohnya bersempena dengan bulan Ramadan, kalau rasanya nak buat wakaf untuk lift dan juga sistem audio visual, bolehlah wakaf dengan satu lot berharga $250. Boleh transfer ataupun boleh pergi ke pejabat. Seterusnya insya-Allah di Masjid Darussalam kita ada jual kurma ajwa amal. Satu kotak berharga $20, setengah kilo. Bagi siapa yang berhajat membeli sambil menderma, dekat luar kita ada buka booth, ya, boleh dapatkan untuk diri sendiri, boleh berikan kepada jiran, boleh berikan kepada teman-teman. Kalau ada kelebihan kan, tadi saya kata setiap makanan orang yang berpuasa itu kita dapat pahala. Jadi kalau hari-hari dia makan kurma kita yang kita bagi itu, tambahlah pahala kita, insya-Allah ya. Jadi siapa-siapa yang berhajat boleh dapatkan. Baik, insya-Allah besok dan lusa saya akan lead this class, insya-Allah, tapi kelas ni secara Zoom khusus kepada yang dia nak belajar macam mana nak memimpin solat tarawih.
Ya, mungkin you all ada anak-anak atau you sendiri nak belajar macam mana apa nak baca waktu solat tarawih itu sendiri, nggak sama macam kat masjid. Dan juga kita akan belajar macam mana nak buat qiyamul lail. Contohnya kita nak qiyam ni tapi tak tahu apa nak buat dengan qiyam. Contohnya so insyaAllah kelas ni diadakan selama 2 kali, hari Isnin dan hari Selasa, esok dan lusa, secara online. Bukan di masjid secara online. Alhamdulillah setakat ini dah lebih kurang 80 orang yang dah register. Tapi kalau siapa-siapa yang masih berminat dan register, dipersilakan esok malam jam 8 malam ya ke sana Zoom. So bila kita register nanti Kamida ataupun pihak ini akan hantar the link. Jadi besok terus masuk dekat link dia lah ya, insyaAllah. Ya, itu adalah kelas yang besok. Dan jangan confuse, ini kelas ini program yang Akademi Hijrah batch yang ketiga, khusus bagi orang-orang golongan-golongan yang berumur 25 hingga 50 tahun, yang baru nak start belajar, yang baru nak start berhijrah, yang nak dapatkan nasihat. Kelas ini dia concurrent dengan kelas kita sama-sama. Ya, jadi jangan ada orang confuse, ingat dia kena register. Ini program lain. Dia program khas untuk golongan-golongan yang sedang berhijrah. Ya, yang sedang berhijrah, yang baru nak berhijrah, kita alu-alukan. Kelasnya selalu pada hari Ahad, tapi cuma kena register saja. So jangan confuse. Ini program lain, itu kelas nak belajar lagi, kita ni kelas lain. Yang ini dia berbeza. Cuma kelas ini tak perlu register. Ini kelas kena register lah, itu berbeza dekat situ insyaAllah. Alright, dan insyaAllah boleh block date. InsyaAllah Malam Hijrah Senawan akan kembali insyaAllah pada 20 Mac hari Isnin malam. Beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, kita akan baca maulid, kita akan berqasidah, akan baca selawat pada malam hari Isnin 20 hari bulan ya, bersempena nak masuk bulan Ramadan insyaAllah ya. Jadi ini program-program akan datang yang akan dianjurkan oleh pihak masjid, dan kalau ada kesempatan abang-abang kakak teman-teman bolehlah bersama-sama insyaAllah ya. Jadi itu pada sama-sama abang-abang kakak Allah, kita tutup kelas kita dengan membaca sikit zikir dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Allah Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Salawat salam buat nabimu, hanyalah dia di dalam hatiku. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil
Namun tak pula aku sanggup kamu, ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Masjid Darussalam ini, ya Allah, kami menadah tangan, kami mohon rahmat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Engkau-Lah yang Maha Mendengar, Engkau-Lah yang Maha Berkuasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada kekotoran, bersihkanlah hati-hati kami daripada kefakiran, bersihkanlah hati kami daripada iri hati dan dengki, ya Allah. Ya Allah, isikanlah hati kami dengan perasaan mahabbah, dengan perasaan cinta mencintai antara satu dengan yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu ayah kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka telah merahmati dan menyayangi kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, hendak ibu ayah kami yang masih ada, panjangkanlah umur mereka, berikanlah kepada mereka kesihatan dan kekuatan, ya Allah. Hendak ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka bersama orang yang saleh dan yang salihah, jadikanlah kubur mereka antara taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, temukanlah kami dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan, kuatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minta maaf semua, ada satu soalan saya minta maaf ya. Dia tanya pada saya, suami yang bayar keperluan rumah, sewa semua termasuk pasar, tapi perlukah suami kasih duit nafkah untuk isteri? Adakah ini wajib ataupun tidak? Nafkah secara umum bukan hanya daripada sudut duit belanja sahaja, tapi nafkah ini juga termasuk tempat tinggal, nafkah ini juga termasuk pakaian, dan nafkah ini juga adalah makan dan minumnya. Kalau contohnya suami dah cover ini semua, kalau dia boleh kasih duit lebih untuk keperluan untuk belanja harian dia, alhamdulillah, ya. Tapi kalau bab nafkah ni, dia balik juga kepada kemampuan suami tu.
Ya, dia tak boleh sama suami A dengan suami B. For example, kawan saya punya suami Ustaz, dia kasih saya gini. Kasih kakak saya, kasih kawan saya gini. Tapi untuk saya Ustaz, suami saya kena kot Ustaz. Contohnya kan. So pasal setiap suami tu berbeza-beza kemampuan dia, maka tak boleh sama. But umumnya wajib tak suami kasih nafkah? Jawapannya wajib. Wajib, sangat-sangat wajib. Tapi kalau dia nak kasih duit belanja above tadi yang saya kata 3 benda tadi, maka alhamdulillah. Kalau yang penting 3 benda tadi tempat tinggal, makanan dengan pakaian dia tak tinggalkan. Ya, dia tak tinggalkan. Yang lain ada lebihnya, suami layanlah isteri dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa hormat. InsyaAllah benda ni tak akan zalimi lah antara satu dengan lain, insyaAllah ya. So with that, abang-abang kakak, terima kasih semua. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, kesilapan daripada saya. InsyaAllah tak jarang melintang, kita jumpa minggu depan, insyaAllah. Minggu depan kelas macam biasa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.